A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian pada minggu ini, pada kali ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-281 insya-Allah, muka surat 281. Hari ini kita telah berada sebenarnya ialah pada akhir surah An-Nahl, ayat 119 sehingga ayat 128 insya-Allah, ayat 119 sehingga ayat 128. Tapi sebelum kita teruskan, insya-Allah seperti biasa, minta daripada feedback daripada semua yang bersama dengan kita pada kali ini tentang suara dan juga gambar, insya-Allah sama ada clear tak clear, insya-Allah. Jadi insya-Allah moga-moga kepada semua sahabat-sahabat juga yang bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk dapat membuka mushaf, untuk dapat melihat mushaf bersama-sama jika keadaan mengizinkan, kita semua membuat demikian. Kalau kita berada di rumah dalam keadaan insya-Allah sedang menatap telefon, komputer, televisyen ke dan sebagainya, smart TV, insya-Allah boleh buka mushaf untuk sama-sama kita tengok insya-Allah. Jadi buka insya-Allah muka surat 281 ataupun surah An-Nahl ayat 119 sehingga ayat 128 insya-Allah. Jadi insya-Allah saya akan bacakan insya-Allah daripada permulaan ini. Jadi insya-Allah belum lagi dapat feedback daripada semua, daripada siapa yang sama ada suara ataupun gambar clear ataupun tak clear. Insya-Allah saya akan teruskan insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ayat 119. Jadi insya-Allah di muka surat yang terakhir ni kita akan tengokkan bahawa kita ingatkan sekali lagi surah An-Nahl ini adalah surah mengenai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan sepatutnya manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah yang lain. Kerana yang memberi nikmat ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi nikmat kepada manusia adalah Allah. Bukan yang memberi nikmat ni adalah berhala ataupun apa-apa yang disembah, yang dituruti oleh manusia, sama ada apa sajalah bentuk dia. Kalau zaman Nabi tu ialah berhala, tapi zaman sekarang ni macam-macam lagi. Bahkan ada manusia ni yang tak langsung percaya kepada Tuhan, komunis dan sebagainya, atheist, free thinker dan sebagainya, sampai tahap macam tu manusia ni kan. Sedangkan yang memberi nikmat kepada mereka ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala menyebutkan perkara-perkara ini dalam surah An-Nahl ini. Jadi kita tengok dalam ayat 119 ini, Allah Subhanahu wa taala betapa Ghafur dan juga betapa Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni kita tengokkan banyak Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah Taala sebutkan sifat Allah Taala ni, nama Allah Subhanahu wa taala. Allah ni adalah Ghaffar, Allah adalah Ghafur, Allah Taala ni adalah Rahim. Allah Taala semua tu adalah merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan Allah Taala nak kita ni tahu Allah ni Ta'ala ni bagaimana, Allah Ta'ala ni bersifat bagaimana dengan kita manusia. Jadi Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat 119 yang kita baca pada pagi ni, Allah SWT kata summa inna rabbaka. Allah Ta'ala, kalau kita tengok dalam ayat 119 saja, dia ada 2 kali ulang perkataan ni. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu itu, lillazina amilus su', bagi orang-orang yang beramal dengan keburukan, beramal dengan satu benda yang buruk, bijahalah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tak ambil tindakan. Allah Taala ni bukan zalim. Allah Taala ni akan memberikan kepada seseorang yang beramal dengan amalan yang su' ni, tapi dengan bijahalah. Apa maksud bijahalah? Bijahalah di sini ulama tafsir kata bukanlah maksudnya jahil tak tahu. Kalaulah maknanya Allah Ta'ala hanya akan memberi kemaafan kepada orang yang buat amalan yang jahat,
sebab mereka ni tak tahu sahaja, nescaya ramailah di kalangan kita ni memang. Tetapi ulama' kata sini, maksud jahalah di sini ialah maksudnya berbuat dosa dalam keadaan mereka ini kurang berfikir, kalah kepada nafsunya dan sebagainya. Itu maksudnya ialah sebagaimana kata ulama' lagi, dia kata kullu man asallah fahuwa jahilun, maka itulah maksud dia, ialah maksud jahil, iaitu orang yang tidak mentaati Allah, yang mendurhaka kepada Allah automatically, sama ada dia tahu ke perkara itu dosa tak dosa ke. Tapi kadang-kadang kita ni tahu bahawa perkara itu dosa, kita dah tahu, tapi kadang-kadang kita terbuat juga kerana kalah dengan nafsu. Maka itu adalah nama dia bijahalah. Jadi alhamdulillah Allah, ulama-ulama tafsir yang memberi penafsiran kepada kita dengan maksud ini memudahkan kita lah, kalau kita bukan memudahkan kita nak buat jahat, bukan kita nak mudah buat maksiat. Kalaulah Allah SWT kata hanya orang yang jahil saja yang dimaafkan, maksudnya teruklah kita. Sebab kebanyakan daripada kita ni buat amalan maksiat ini bukan kerana jahil, tapi kerana kalah dengan nafsu. Jadi Allah SWT kata sesiapa yang buat siapa yang buat jahat, amalan yang maksiat, tapi kerana jahalah, summa tabu, tapi syarat dia selepas daripada dia bertaubat balik kepada Allah, min ba'di zalik, selepas daripada itu, wa aslahu tu ertinya ialah maknanya dia bukan bertaubat biasa saja, tapi bertaubat dan kemudian dia tu wa aslahu, iaitu berbuat baiklah, maknanya beramal soleh maknanya. Jangan langsung tak beramal soleh, bertaubat saja kemudian tak baiki pun keadaan, tak tinggalkan maksiat tu, tak boleh. Jadi Allah SWT, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Allah Ta'ala kata dia selepas daripada itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tengok Allah Ta'ala kata, bukanlah Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan ampunkan dia, tapi Allah Ta'ala kata min ba'd laghafur. Allah Ta'ala ni sebut tu kan bahawa dia ni ghafur dan juga dia ni rahim. Allah Ta'ala ni ghafur, sangat-sangat mengampunkan. Maknanya Allah bukan tak terima apa-apa yang kita orang bertaubat kan. Nak cerita ni Allah Ta'ala ni menerima taubat orang-orang yang nak tu. Sebab Allah Ta'ala ghafur dan kemudian Allah Ta'ala tu rahim. Sebab dia sayang. Dia sayang kepada hamba-hambanya. Jadi dia hanya tunggu daripada kita semua supaya bertaubat saja kan. Jadi siapa yang tak nak bertaubat ni, kenapa dahsyat sangat kan. Jadi maknanya sini lah, alhamdulillah kan Allah Ta'ala sebut macam ni. Allah Ta'ala dia insya-Allah kan memberi keinsafan lah kepada kita insya-Allah. Seterusnya kita baca ayat yang ke-120. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, inna Ibrahim. Sekarang habis cerita tu, kerana masuk cerita yang baru pula, iaitu cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim Allah Ta'ala sebut sini insya-Allah kan, dalam ayat ni, ayat 120 ni, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Ibrahim. Nak bagi pengajaran kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala puji dalam Quran ni kan. Dalam ayat ni saja kan, 120, 121 kan, 100 seterusnya kan hingga 122 Allah Ta'ala sebutkan. Ulama-ulama kira sini ada 5 perkara yang Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim. Yang pertama, Allah Ta'ala kata inna Ibrahim kana ummah, dia adalah ummah. Ummah ni dalam Al-Quran dia memberi banyak makna kalau ikutnya kan ikutnya kan. Ummah ini ialah, kalau ikut ada makna, kadang-kadang dalam Quran ni memberi makna din, ad-din, agama. Ala ummatin, gitu. Kadang-kadang memberi makna agama. Kadang-kadang ummah ni dia memberi makna jamaah, satu kumpulan manusia. Kadang-kadang ummah ni memberi makna zaman, masa, satu masa. Kadang-kadang satu tempoh masa yang tertentu. Kadang-kadang ummah ni memberi makna iaitu imam, iaitu qudwah. Jadi yang di sini apabila Allah SWT kata inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, erti yang ulama beri, yang paling ramai lah, majoriti ulama memberi makna ialah bahawa Nabi Ibrahim adalah merupakan seorang yang diikuti, seorang yang mempunyai sifat-sifat yang terbaik, yang sepatutnya menjadi qudwah kepada kita semua, menjadi ikutan kepada semua. Pada masa tu, kalau ikutnya Nabi Ibrahim ini, dia dan juga Sarah saja, 2 orang saja pada masa dia mengatakan pada satu masa tu yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga pernah dia kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dia kata Nabi Ibrahim pernah berkata kepada Sarah, ya Sarah, dia kata, di atas dunia sekarang ni tak ada orang yang beriman melainkan aku dan engkau sahaja. Makna 2 orang saja. Itu betapa dahsyatnya manusia kan, kufur kan, satu dunia tu kufur di zaman Nabi Ibrahim tu kan. Sehingga Nabi Ibrahim berkata begitu kepada Sarah. Jadi walaupun dia berdua saja, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan bahawa dia adalah ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Itu yang pertama, sifat yang pertama itu ummah qanitan. Qanitan artinya taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, lillahi, qanitan lillahi, dia taat kepada Allah, hanifan. Yang ketiganya sifat dia adalah hanif. Hanif ni maknanya tidak cenderung kepada, tidak lari. Tidak lari kepada ajaran-ajaran yang sesat dan sebagainya kan. Kemudian walam yaku minal musyrikin, Allah Ta'ala kata, dan dia bukanlah orang-orang musyrik. Ini adalah menolak dakwaan yang dikatakan oleh orang Yahudi ke, orang Kristian ke. Orang Yahudi Kristian dia katakan, oh kami ni ikut Nabi Ibrahim, kami ikut Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata dia tidak musyrik. Awak ni orang Kristian, orang Yahudi, awak ni syirik. Syirik macam mana? Kata Trinity lah, kata Jesus tu anak Tuhan lah. Itu syirik semua tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata tak, walam yakum minal musyrikin. Kemudian Allah Ta'ala kata sifatnya seterusnya ialah syakirun li an'umih. Nabi Ibrahim ni sangat bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian oleh kerana perkara-perkara tersebut tengok kita kata ummah qanitan hanifan, tidak syirik, kemudian syakiran di an'umi, dia sangat bersyukur kan, sebagaimana kita baca kan ayat ni kan, surah An-Nahl ni adalah ayat nikmat. Sepatutnya kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sepatutnya kan, tapi kita tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, jadi sepatutnya kita kena ikut Nabi Ibrahim. Tengok dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala telah apa Allah Ta'ala buat pada dia, Allah Ta'ala pun sebutlah, kata ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala pun pilih dia, Allah Ta'ala kemudian menunjukkan dia kepada sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang betul. Dalam keadaan manusia semua sesat, jadi Nabi Ibrahim telah mendapat jalan yang lurus itu. Kemudian ayat 122, wa atainahu fid dunya hasanah. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim? Oleh kerana sifat-sifat tadi, oleh kerana kehebatannya tadi kan, maka Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Ibrahim ni, wa atainahu, dan Allah Ta'ala telah beri kepadanya, minta maaf wa atainahu, Allah Ta'ala telah berikan kepadanya fid dunya, di atas dunia ni lagi, ni akhirat of course lah kan, dia dapat kan, tapi di atas dunia lagi Allah Ta'ala kata beri kepada dia hasanah. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, biasa kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirah fi hasanah, hasanah fil akhirah ialah syurga lah of course kan. Tapi bila disebut atas dunia ni apa? Jadi ulama-ulama sebut Nabi Ibrahim telah mendapat macam-macam, mendapat nubuwah. Nubuwah kita of course lah tak dapat kita nak kan, kerasulan nubuwah kita tak dapat, tapi maknanya ialah perkara yang hampir sama dengan nubuwah itu, maksudnya ialah kita telah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mendapat hudan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa lagi? Sehatnya, mendapat zuriatnya, mendapat hartanya dan sebagainya, macam-macam Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hasil daripada apa yang ada pada dia. Jadi maknanya Allah Ta'ala ni akan beri kepada manusia ni, kalau manusia tu bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri kepada dia. Jangan bimbang dengan manusia ni, jangan takut kalaulah maknanya kalau dia ni beriman, of course Allah Ta'ala akan beri kepada dia kalau dia buat baik. Jadi Allah Ta'ala kata itu janji Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat dia adalah termasuk dalam orang yang soleh. Jadi maknanya dapat syurga. Jadi dunia dia dapat, di akhirat pun dia dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut jadi Allah Ta'ala berkata pula kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, summa auhayna ilaik, dan kemudian auhayna ilaik, kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, auhayna ilaika, kepada kamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, supaya kamu ikut Nabi Ibrahim tu, maknanya ikutlah ajaran Nabi Ibrahim. Apa yang dipegang oleh Nabi Ibrahim, sebenarnya Rasul-Rasul ni membawa satu ajaran yang sama saja, bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya sama sahaja dari segi at-tauhid, dari segi usul-usul agama sama saja. Tak ada yang, cuma yang berbeza kemungkinan ialah furu', dipanggil furu' asy-syariah, perkara-perkara cabang mungkin berbeza oleh kerana kehidupan manusia itu berubah daripada dulu. Nabi Musa pun lain sikit kerana kejahatan Bani Israel, maka Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka ni hukuman-hukuman. Tetapi secara umumnya, secara usul al-aqidah, semuanya adalah sama. Adalah sama. Sejak daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, semua Nabi-Nabi, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah usul akidah. Jadi Allah SWT sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi summa auhayna ilaika anittabi', ikutlah
millata Ibrahim hanifa, iaitu dalam keadaan jangan menyeleweng, jangan cenderung, jangan pergi kepada agama-agama yang lain ni, yang tak hanif ni. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang musyrik sebagaimana kita sebut tadi, bahawa sebagaimana dakwaan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian yang mengatakan mereka ni ikut Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita baca sekarang kan, kalau kita baca sekarang pun dia akan kata bahawa ini adalah Abrahamik. Dia kata Abrahamik ni mana ajaran agama-agama yang merupakan Abrahamik, iaitu Islam, Yahudi, Kristian dipanggil sebagai Abrahamic religion. Zaman moden ni kan, macam-macam manusia ni fikir kan. Sedangkan yang sebenarnya Allah Ta'ala dah tolak di sini kan, bahawa mereka tu sebenarnya tak ikut Nabi Ibrahim. Mereka tu bukan syirik kan. Orang-orang Arab Quraisy di zaman Nabi pun, mereka tu mengatakan bahawa mereka ikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka letakkan patung Nabi Ibrahim tu di dalam Kaabah. Di dalam Kaabah mereka puja tu, bahawa ini Ibrahim, ini Ismail, ini. Mereka katakan bahawa sehingga mereka memuliakan tu apa tu, makam Ibrahim. Tepi Kaabah tu ada satu makam Ibrahim. Kemudian ada hijir Ismail tepi tu, nama Ismail, kemudian nama tu adalah Ibrahim. Mereka kata ini dibina oleh Nabi Ibrahim, tapi mereka syirik. Jadi Allah SWT kata wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim ni tak syirik Nabi Ibrahim tak syirik. Awak jangan mengarut orang-orang ni. Allah Ta'ala tolak kan secara tak langsungnya, dan tolak apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Mekah, tolak yang dikatakan oleh orang-orang Kristian, tolak apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Seterusnya Allah SWT kata innama, seterusnya iaitu ayat yang ke-124 insyaAllah. Seterusnya innama ju'ila sabtu ala allazina ikhtalafu fi. Allah kemudian ceritakan tentang hari hari apa? Hari Sabtu. Kalau kita tengok di sini Allah SWT sebutkan sesungguhnya dijadikan as-Sabtu, sesungguhnya dijadikan hari Sabtu lah. Sabtu ni memang nama dia Sabtu. Dari perkataan sabata. Sabata ni artinya rehat maksudnya. Wa ja'alna naumakum subata. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Naba kan, dan kami jadikan tidur kamu ni sebagai subat. Subat ni maknanya rehat. Jadi pada sabata, subat, as-Sabtu tu harinya. Jadi orang-orang dulu orang-orang apa ni, Allah dalam hadis disebutkan dalam hadis Bukhari, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahawa dijadikan Nabi Ibrahim ni, ringkas cerita Nabi Ibrahim ini telah diberikan oleh Allah Nabi Musa telah diberikan oleh Allah SWT hari Jumaat kepada orang Yahudi ni, supaya mereka ni menjadikan hari Jumaat sebagai hari besar. Tapi mereka tak nak, mereka tak mahu hari Jumaat. Mereka minta bergaduh dengan Nabi Musa begini. Mereka nak selepas tu, mereka nak hari Sabtu. Jadi Allah Ta'ala kata okey, ambil, nak hari Sabtu. Tapi dalam keadaan mereka ni menyanggahi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Jadi sebab itulah di sini Allah Ta'ala pun sebutkan innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fi. Sesungguhnya dijadikan Sabtu itu kepada orang-orang yang ikhtalafu. Ikhtalafu maknanya, kalau ikut makna asal ikhtalafu ni, aku kata macam ni, kau kata macam ni. Makna berbeza-beza pendapat, ikhtalafu, berbeza-beza. Tapi maksud di sini ialah ikhtalafu fih, iaitu mereka ni menolak apa yang ditawarkan oleh Nabi Musa kepada mereka. Maknanya menyanggahi, ikhtalafu sini menyanggahi daripada Nabi Musa. Jadi apabila mereka tu macam tu, maka Allah SWT tak apa nak ambil, nak sangat ambil Sabtu, ambil. Jadi Allah Ta'ala telah berikan hari Jumaat ini kepada umat Islam, dan kemudian menjadikan hari Ahad itu kepada orang Kristian. Jadi dalam hadis disebutkan kamu datang kemudian, tetapi Allah Ta'ala berikan yang paling awal, iaitu hari Jumaat. Orang Yahudi dapat hari Sabtu, orang Kristian dapat hari Ahad. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kita tengok sini Allah SWT kata innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi, iaitu diberikan, dah ambil hari Sabtu ni kepada orang-orang yang nak bergaduh dengan Nabi mereka, ikhtalafu fihi. Kemudian wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamati. Ingat, tapi ingat kamu ingat, kamu ni bergaduh dengan Nabi kamu, wahai Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala tak sebut sini Bani Israel direct kan, tapi orang Bani Israel faham lah ni bahawa ini untuk mereka ni. Jadi Allah Ta'ala kata ingat Allah Ta'ala tak akan hukum kamu di atas apa yang kamu lakukan tu. Kamu bergaduh, kamu mengata macam ni, kamu lawan Rasul kamu dan sebagainya. Wa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, la yahkum, Allah SWT kata akan menghukumkan bainahum, sama-sama mereka ni yang mereka tolak Nabi dan sebagainya ni, yaumal qiyamah, pada hari kiamat,
fima kanu fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka lawan rasul-rasul mereka tu. Kerana mereka ni bercanggah dengan rasul mereka, mereka menentang rasul-rasul mereka ni. Ingat, Allah Ta'ala akan biarkan mereka ni? Tak. Hari kiamat jaga, Allah Ta'ala akan hukum kamu semua. Seterusnya kita tengok ialah ayat yang ke 125 insyaAllah. 125, sekarang kita sampai kepada ayat tentang dakwah kan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat ini walaupun disebutkan secara mufrad, iaitu ud'u, serulah, tetapi ulama-ulama memang sepakat mengatakan ini hanya bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi ini adalah untuk semua sekali. Orang mukmin, orang beriman, yang pertama dia mesti menjadi pendakwah, dia mesti menyeru kan. Jadi bagaimanakah cara menyeru? Allah SWT mengajar kepada kita 3 cara dalam ayat ni. Dalam ayat 125 surah An-Nahl ini, iaitu Allah Ta'ala mengajar kita, mengajar Nabi SAW, memberitahu kepada kita, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah, serulah kepada sabili rabbik, iaitu kepada Islam. Ajaklah kamu kepada Islam. Nombor 1, bil hikmah. Apa maksud hikmah sini? Wisdom. Jadi saya bacakan apa yang disebutkan oleh ulama maksud hikmah ni. Maksud hikmah sebagaimana disebutkan oleh ulama tafsir, dia kata hikmah maknanya bil qaulil muhkam as-sahih al-muwaddih lil haqqi. Hendaklah kamu mengajak kepada Islam ini dengan kata-kata yang mantap, yang jelas, yang menjelaskan, yang betul dengan apa yang sepatutnya. Itu maksud, maknanya ialah kamu kena bersedia, maknanya kamu kena ada apa kamu nak ceritakan kepada manusia ni, kamu kena tahu. Sebab itulah orang Islam ni sepatutnya kena tahu, kena belajar dan sebagainya kan, kena tahu, iaitu bagaimana yang betul, bagaimana supaya kamu ni boleh sampaikan kepada manusia itu dengan betul. Jangan nanti kita tak betul, pengetahuan kita tak betul, tapi kita beritahu. Tapi ini bukan bermakna bahawa semua kita ni kena jadi para ulama besar barulah kita ni mesti berdakwah. Tak, kita berdakwah dengan apa yang ada pada kita, tetapi dengan syarat kita ni kena tahu tentang agama kita. Sebab itulah belajar tentang agama kita adalah wajib. Sebab itulah dia kata talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Mempelajari agama tu, talabul ilmi situ yang utama selain agama, tentang agama kita, sebab agama lah yang akan bawa kita selamat di akhirat. Jadi sepatutnya semua orang Islam kena belajar agama. Kena agama nombor 1 kan. Yang lain selepas tu barulah kan. Mana ada tahap-tahap yang mana wajib semua orang Islam kena tahu. Sebagai contohnya Quran ni kan, sepatutnya Quran ni kan diturunkan kepada kita, sepatutnya kita tahu. Jadi seterusnya tak mesti jadi ulama ni cerita lain lagi, ni paling lebih tinggi lagi. Jadi Allah SWT sebut bil hikmah, tu maksud hikmah kan, disebut. Kemudian yang kedua, wal mau'izah al hasanah. Mau'izah hasanah, ulama kata ialah berkaitan dengan cara bentuknya, ialah jangan kasar, nasihat, masuk ke hati dan sebagainya kan. Yang tadi tu ialah dengan betul dari segi pemikiran, maknanya dari segi mind tu. Hikmah tu maknanya betul, apa yang kamu nak beritahu biarlah betul. Yang keduanya ialah menggunakan nasihat-nasihat, menggunakan satu perkara-perkara yang boleh membawa masuk kepada dalam hati manusia tu. Bukan hanya sekadar betul, tapi kadang-kadang cara kasar. Jadi tak betul juga. Sebab apa? Tak ada mau'izah hasanah. Jadi perkara tu mesti betul, kemudian dengan cara yang lembut, cara yang baik, cara yang mana boleh menusuk ke hati. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau terpaksa kita ni bermujadalah, maknanya berdebat, sebab orang datang kan, dia kata macam ni kepada Islam, so kita kena jawab, tapi dengan cara yang paling baik. Bagaimana cara yang paling baik? Itu adalah depend kan. Jadi kita kata seterusnya ialah billati hiya ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Tapi setelah daripada kita gunakan semua tu, tiba-tiba ada juga orang sesat, orang tak nak terima juga. Allah Ta'ala kata tak apa. Inna rabbaka, Allah Ta'ala kata sesungguhnya Tuhan kamu ni tahu biman dhalla an sabilihi, tahu siapa yang sesat ni, siapa yang memang tak nak terima ni, Allah Ta'ala tahu, tak apa kan. Kemudian Allah Ta'ala kata wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Ta'ala tahu siapa yang dapat petunjuk. Jadi yang penting kita ni, tanggungjawab kita ialah apa? Semua orang mukmin lah, semua orang mukmin, bukan kita ni maknanya saya orang yang alim, orang apa, tak kan. Semua daripada kita ialah bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada manusia setakat yang kita mampu, kita kena beritahu.
Semua orang, kalau orang Islam semua bertindak macam tu, bekerja macam tu, menyampaikan agama macam tu, Masya Allah kan, akan masyhur sebagai orang Islam ialah orang yang menyampaikan agama. Ikut sampaikan setakat mana? Iaitu cara mengikut apa yang disebutkan dalam ayat tadi, iaitu 125. Seterusnya Allah Ta'ala kata, wa in aqabtum, kemudian kalau kamu nak membalas. Ini cerita pasal membalas pula ni. Kata ulama, setengah ulama katakan ayat ini berkaitan dengan Nabi SAW selepas daripada peperangan Uhud. Ini ada satulah penafsiran ulama mengatakan, selepas peperangan Uhud ni, bila Nabi tengok kan Sayyidina Hamzah ni teruk sangat diperlakukan oleh orang kafir ni kan, dirobek-robek, dah mati kan, dah mati kena bunuh dah, sepatutnya dalam peperangan mati kena bunuh, tapi mereka ni buat dahsyat kan, mereka robek sini, mereka buat maknanya dipanggil mentakzibkan mayat tu kan, menyeksa mayat tu kan, sampai teruk sangat, hancur semua kan, dibelah sini kan dan sebagainya. Jadi sampai Nabi tu kerana marah sangat, sampai dia pernah berkata, dia kata, kalau aku nak balas dengan 70, macam panas sangat lah kan. Walaupun ada riwayat mengatakan bahawa riwayat ini lemah, tapi ada juga riwayat yang lain hampir dengan mengatakan bahawa Nabi nak balas dengan yang lebih dahsyat daripada itu. Ada yang kata 70 dan ada yang kata kurang lagi dan sebagainya lah kan. Tetapi ayat ni hadis ni dikatakan lemah oleh setengah-setengah sahabat kan, setengah-setengah periwayat hadis. Tetapi kita sebutkan ini nak katakan ayat ini, kata ulama tafsir, ialah lebih umum lagi. Umum iaitu apa? Iaitu kalau kamu nak membalas apa-apa, jangan balas lebih. Jadi Allah SWT kata, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kamu nak membalas, balas dah dengan sekadar-kadarnya apa yang diperlakukan kepada kamu. Jangan balas lebih. Kalau orang buat macam ni, kalau nak balas pun balasin saja. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hukuman kisos pun, kisos nama dia, kalau bunuh seorang, maknanya setelah nyata bahawa dia memang bunuh, maka yang boleh keluarga tu boleh bunuh ialah bunuh seorang satu. Tak boleh bunuh sampai 3 orang, tak boleh bunuh sampai 10 orang, tak boleh kan. Jadi setelah daripada tu, selepas dia, Allah SWT kata, wala in sabartum, tapi kalau kamu sabar, lahu khairul lis-sabirin, itu adalah lebih baik kan, lebih baik kalau kamu sabar mana, tak apa, maafkan dan sebagainya kan. Jadi bila ayat ni turun, diriwayatkan bahawa Nabi kita SAW pun memaafkanlah. Sebab kadang-kadang tu setengah daripada pembunuh tu masuk Islam kan, dalam peperangan Uhud. Kena Khalid bin Al-Walid masuk Islam, Amr ibn As masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, dan mereka sangat-sangat baik selepas daripada tu. Seterusnya, wasbiru, Allah Ta'ala kata ayat 128 ayat 128 insya-Allah. Allah SWT kata ayat 127 minta maaf ayat 127, kita masih lagi ayat 127. Okey, 127 Allah Ta'ala kata wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah dan tidak adalah kesabaran itu melainkan dengan Allah. Maksudnya ialah dengan taufik daripada Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini kan, bersabarlah wa ma sabruka illa billah, dan sabar kamu itu tidak adalah melainkan dengan taufik daripada Allah. Jadi kita minta kepada Allah SWT berikan kesabaran kepada kita, kerana kita mungkin tak dapat sabar kalau Allah Ta'ala tak berilah kelapangan, kemudahan kepada kita untuk sabar. Seterusnya Allah Ta'ala kata wala tahzan alaihim, dan jangan kamu sedih kepada mereka. Jangan sedih, maknanya jangan sedihlah kalau mereka tak nak beriman. Jangan sedih kan. Wala taku fi daikim mimma yamkurun, dan jangan kamu rasa sempit dada terhadap apa mereka plan ni. Yang kurun, mereka orang kafir ni plan macam-macam terhadap Nabi. Mereka nak bunuh Nabi, mereka nak buat ini terhadap Islam, mereka nak buat macam, mereka ni plan. Tapi Allah SWT kata wala takfi daikin, janganlah kamu sempit dada, janganlah kamu kecewa, kamu frust, kamu stres sangat kan, dengan plan-plan mereka tu. Allah Ta'ala bersama lagi. Kita buat apa yang Allah Ta'ala minta daripada kita. Apa yang Allah Ta'ala minta daripada kita? Kita melakukan dakwah, kita mengajak orang kepada Islam, kita plan perancangan yang baik untuk dakwah kita kan. Kalau orang kafir nak buat apa-apa kan, yang kita tak tahu, kita minta pada Allah SWT supaya gagalkan dan sebagainya. Jangan buat, kita minta mereka semua dapat hidayah daripada Allah SWT kan. Jadi itulah kan yang sepatutnya. Kita jangan kecewa, frust macam ni, macam sehingga kita ni tak buat apa kan. Tak, kita buat apa yang Allah Ta'ala minta daripada kita. Wala taku fi daikim mimma yamkurun, apa yang mereka plan tu jangan kamu rasa sempit dada. Kemudian Allah kata innallaha ma'al ladzina taqaw, ingat Allah SWT bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala bersama dengan orang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang baik. Muhsinun iaitu berbuat baik. Muhsin kalau ikut dalam sebagaimana tafsiran dalam hadis, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, iaitu ihsan, kamu mengabdikan diri kepada Allah
seolah-olah Allah kamu ni melihat Allah. Kalau kamu tak dapat rasai perkara tu, maka rasailah bahawa Allah Ta'ala melihat kamu. Jadi setakat itulah saja kita habis tamat surah An-Nahli, dan kita akan masuk insya-Allah di dalam akan datang, sesi akan datang, iaitu masuk ke mula surah Al-Isra insya-Allah. Surah Al-Isra insya-Allah. Jadi jangan lupa insya-Allah bersama kita setiap hari, insya-Allah setiap hari, setiap pagi pukul 6.30 pagi sehingga pukul 6.59, pukul 7 insya-Allah kan. Jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk letakkan link kita ni, untuk subscribe, tolong subscribe, tekankan subscribe di YouTube pun boleh, di Facebook pun boleh, insya-Allah kan. Di YouTube bagus kan, insya-Allah kan, lebih mudah, lebih teratur. Kita letakkan di sana setiap kali sesi kita ni, dan kemudian insya-Allah boleh share pada kawan-kawan link YouTube tu kepada semua insya-Allah. Moga-moga mereka dapat bersama-sama. Dan kita ada juga di Telegram, kita ada juga di di Facebook, di YouTube. Moga-moga Allah SWT akan mudahkan kita insya-Allah untuk belajar sedikit satu hari satu muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.